Terima kasih kepada Tuan Pengasih Majlis, Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana, menjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan saya hormati sekali. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Batu Bola, Batu Bertanggung. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami isteri yang bernama Pak Melo dan Mak Tanjung yang bekerja sebagai petani di sebuah kampung. Mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Melo dan Pekan. Pada suatu hari, Pak Melo jatuh sakit dan meninggal dunia. Walaupun sedih, Mak Tanjung masih tabah menjaga kedua-dua anaknya yang masih kecil. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin untuk memakan telur ikan tepako. Maka, Mak Tanjung pergi ke sungai berhampiran untuk mencari ikan tepako. Dia bernasib baik kerana berjaya menangkap ikan tepako. Dengan perasaan yang gembira, dia membawa ikan itu pulang ke rumah dan berpesan kepada Melo supaya memasak gula. Melo dan Pekan, makanlah ikan tepako ini, tetapi tinggalkan sedikit telurnya kepada ibu ya, pesan Mak Tanjung. Kedua-duanya pun mengangguk. Lalu Mak Tanjung keluar ke hutan untuk mencari sedikit ulam, sementara Melo memasak gulai di dapur. Semasa di hutan, Mak Tanjung terlihat seketul batu bola yang sangat mengerikan. Dia teringat cerita-cerita orang tua yang mengatakan bahawa batu bola itu batu berbakar. Ia akan terbuka jika berasa lapar dan bertangguk semula setelah mendapat mangsanya. Dalam diam-diam, Mak Tanjung berfikir di dalam hatinya, siapakah yang akan menjadi mangsanya nanti? Di rumah pula, Melo sudah siap memasak gulai. Melo Pekan berasa lapar dan Melo memberinya sedikit telur ikan tepako. Pekan makan dengan gelojoh dan setelah siap meminta lagi. Pekan menghentakkan kaki ke lantai kerana mahukan ikan tepako yang separuh lagi. Melo berasa kasihan dan memberinya sedikit telur ikan tepako yang disimpan untuk ibunya. Selepas seketika, Mak Tanjung pulang ke rumah sambil teringat telur tepako yang akan dimakannya nanti. Namun apabila ditanya tentang ikan tepako itu, Melo mengatakan Pekan telah makannya semua. Mak Tanjung yang berasa terikhlas dan menangis teresak-esak. Sampainya hati kamu berdua. Mak Tanjung yang merajuk dan makan hati terus melarikan diri
masuk ke dalam hutan. Melo dan Bukan mengejar ibu mereka dan merangrang, "Ibu, janganlah pergi. Kasihan kami berdua. Tanjung kami berdua." Mat Tanjung, si ibu tidak mahukan mendengar kata-kata mereka dan berlari sehingga di hadapan belah batu itu yang membuka mulutnya dengan luasnya. Dengan sedihnya Mat Tanjung berkata, "Batu belah batu bertangkap, makanlah aku. Anak-anak aku tidak sayangkan aku lagi, makanlah aku." Mat Tanjung terus melompat ke dalamnya. Dengan cepatnya batu belah itu bertangkap semula dan meninggal kesandara di tepi mulutnya. Semasa Melo dan Pekan tiba di situ, mereka merang dan menangis, lalu tertidur di situ. Melo memimpikan satu mimpi yang aneh, di mana ibu meninggalkan sebiji telur ayam. Ibu meminta Melo supaya menjaga ayam telur itu, kerana ia akan membawa nasib baik untuk mereka kelak. Selepas apabila terjaga keesokan paginya, Melo benar-benar terlihat sebiji telur ayam di sisinya. Kemudian seorang nenek kebayan terjumpa mereka berdua dan dia berasa kasihan dan lalu menjaga mereka. Beberapa tahun kemudian, Melo membesar menjadi seorang gadis cantik dan jelita, manakala Pekan menjadi seorang pemuda yang tampan dan berani. Telur yang disimpan oleh Melo pun menetas menjadi seekor ayam jantan yang hebat dan diberi nama Si Jalak. Pada suatu hari, Pekan Raja Indra Sakti mengadakan suatu perlawanan menyabung ayam. Baginda akan memberi hadiah yang lumayan kepada pemenang perlawanan. Pekan berasa gembira dan apabila mendapat tahu akan hal ini dan terus membawa ayam jantannya Si Jalak tanpa memberi tahu Melo. Semasa tiba di situ, Pekan melihat ramai orang yang menyambung ayam. Lalu Pekan membawa ayam. Pekan mengetahui perlawanan dengan Si Jalak. Tidak lama kemudian, Si Jalak menewaskan semua ayam, kecuali seekor ayam, yaitu ayam raja. Maka bermulalah pertandingan antara dua ekor ayam
yang sama-sama hebat ini. Semasa bertarung, ayam raja ditewaskan oleh si Jalak. Maka Pekan memenangi pertandingan itu. Walaupun kalah, Raja berasa amat kagum dengan kehebatan ayam jantan milik Pekan itu. Semasa memberi hadiah kepada Pekan, tiba-tiba ada suara berkata, "Pekan sanggup membiarkan si Jalak mencederakan ayam raja." Pekan terpinga-pinga semasa melihat Melo yang begitu marah. Namun Raja terpesona semasa bertemu dengan seorang gadis cantik seperti Melo. Hati Raja terus terpinga. Tidak lama kemudian, Raja menghantar suatu rombongan meminangi ke rumah nenek Kebayan. Melo menerima peminang itu dengan hati yang gembira. Tetapi sebelum berumah tangga, Melo menceritakan segala-gala mengenai diri dan Pekan, termasuklah kisah tentang batu bola batu petangkau telah menelan ibu mereka. Oleh sebab kasihan Melo, Raja terus mengarahkan orang-orang untuk meletupkan batu bola batu petangkau. Oleh sebab batu bola itu tidak akan menelan orang lagi, manakala Melo dan Raja telah berkahwin dan hidup dengan bahagia. Melo mengajak nenek Kebayan dan Pekan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka di istana dan hidup dengan aman dan damai sehingga akhir hayat. Hadirin sekalian, daripada kisah batu bola batu petangkau yang saya ceritakan tadi, pengajaran yang kita perolehi berdasarkan cerita ialah sebagai kanak kita perlu menghormati ibu bapa kerana mereka yang melahirkan dan mendidik kita sejak kecil dan menunjukkan rasa kasih sayang antara adik-beradik. Selain itu, kita perlu meminta izin dan kebenaran sebelum mengambil hak orang lain. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.